Yes, we are going to continue our route of ASEAN crisis, where on the part of what are the causes which leads to the crisis. So next is the non-market criteria allocation. So what happens is that pada masa itu the funds actually being channeled to the somewhat we call the um, projects or whatever investment which actually cannot give the higher or the profitable return to the banks or to the funder. So mereka mula memberi dana kepada projek-projek yang mungkin tidak membawa kepada pulangan yang sepatutnya. And also semi-monopolistic relations antara bank dan firm which had actually restrained the price signal. So disebabkan hubungan yang sedia ada di antara pihak bank dan juga pihak-pihak syarikat korporat yang wujud pada ketika itu, menyebabkan mereka gagal untuk melihat keadaan pasaran yang sebenar. So, pinjaman terus diberikan walaupun mereka tidak mendapat pulangan yang sepatutnya. And also we have all of these factors actually had contributed to the build-up of severe weaknesses in the undercapitalized financial system, which actually leads to the growing rate of the non-performing loans. Jadi disebabkan perkara seperti itu tadi, contohnya pihak bank pilih kasih yang mana syarikat yang mereka dah biasa deal dan ada hubungan yang baik, mereka tetap memberikan pinjaman walaupun mereka tak nampak bahawa projek yang mereka hasilkan tu mungkin tak dapat membawa pulangan yang sepatutnya. Jadi jumlah kadar non-performing loan bertambah. Okay? Maknanya klien-klien mereka mula tidak mampu untuk membayar balik pinjaman. So the adverse consequences of these distortions were crucially magnified by the rapid process of capital account liberalization and financial market deregulations on the region during the 1990s, which increased to supply elasticity of funds from abroad. Dan apa yang berlaku, penyelewengan yang berlaku menyebabkan berlaku capital account liberalization secara besar-besaran, aktiviti pinjaman, permodalan diberikan secara meluas. Okey, walaupun keadaan kewangan tidak begitu bagus pada ketika itu, right? Dan banyak juga these companies and these countries mula memilih untuk meminjam di peringkat antarabangsa, okay, meminjam dari IMF dan sebagainya. Okay. So the extensive liberalization of capital market was consistent with the policy goal of providing a large supply of low-cost funds to national financial institutions and the domestic corporate sector. So apa yang berlaku adalah ketika itu liberalisasi pasaran modal, okay? So secara ekstensif yang berlaku, okay? Liberalisasi pasaran modal yang berlaku secara ekstensif, yang meluaslah secara meluas, adalah sangat konsisten lah dengan objektif pada masa itu, iaitu objektif dasar mereka adalah untuk menyediakan sejumlah dana kos rendah kepada institusi kewangan nasional dan sektor korporat domestik. So matlamat yang sama ini juga mendorong dasar kadar pertukaran mata wang asing yang bertujuan untuk mengurangkan turun naiknya kadar pertukaran mata wang terhadap US dollar, USD, sehingga menurunkan premium risiko hutang dalam bentuk dolar. Jadi mereka cuba kurangkanlah the risk premium on dollar denomination debt, ataupun cuba kurangkan debt premium terhadap USD. De-internalization moral hazard problem depended on the behavior of international banks, which over the period
leading to the crisis had lent large amounts of funds to the region's domestic intermediaries with apparent neglect of the standard of sound risk management. So, daripada hasil liberalisasi pasaran modal tadi juga, kita boleh tengok wujudnya masalah moral hazard di kalangan-kalangan international bank yang mereka dengan rakus ataupun terus memberi pinjaman kepada negara-negara tersebut tanpa melihat ataupun menilai risikonya terlebih dahulu. So, pinjaman tetap diberikan pada masa itu. Jadi, sebab pada tahun 1997-96 ni adalah zaman industri yang sedang cuba berkembang di seluruh seluruh dunia, termasuklah di Malaysia pada masa itu. Sektor industri sedang mula berkembang dengan pesat. So, jadi mereka melihat mungkin ini adalah peluang untuk memberi galakan dan pinjaman walaupun mereka tidak melakukan risk assessment dengan sepatutnya. Okay. So, underlying such overlending conditions may have been the belief that short-term interbank cross-border liabilities would be effectively guaranteed by either a direct government intervention in favor of the financial debtors or by an indirect financial support through IMF financial aid program. So, mereka terus memberi pinjaman dengan harapan bahawa kalau apa-apa berlaku, pihak kerajaan akan cover, right, cuba bantu these debtors dan sebagainya. Okay, dan mereka juga yakin bahawa IMF boleh memberi pinjaman dan sebagainya. So, a very large fraction of foreign debt accumulation was in the form of bank-related short-term unhedged foreign currency denominated liabilities. So, makin bertambah jumlah hutang asing, especially yang berbentuk short term, meaning that they have to pay back within 1 year. Okay, so jumlah hutang ini makin lama makin bertambah, and by the end of 1996, a share of short term liabilities in total liabilities above 50% was the norm in the region. So, untuk setiap negara pada masa itu, kalau total liabilities mereka melebihi 50% tu jadi macam dah perkara biasa. Okay? Itu yang berlaku ketika itu. Dan ratio of short term external liabilities, pinjaman asing, pinjaman luar, okay, juga bertambah. Like was above 100% in Korea, Indonesia and Thailand. 3 negara ni adalah negara yang pada masa itu adalah paling teruk terjejas ketika berlakunya ASEAN financial crisis. So, the core implication of moral hazard is that an adverse shock to profitability does not encourage financial intermediaries to be more cautious. So, apa yang berlaku ketika itu, walaupun mereka dah lihat these countries ataupun corporate sector tak dapat memberi pulangan yang sepatutnya, tapi mereka masih lagi tidak berhati-hati dalam memberi pinjaman dan sebagainya. Okay, so a number of country specific and global shocks contributed to severely deteriorating the overall economic outlook in the ASEAN region, exacerbating the distortions already in place. So, apa yang berlaku pada ketika itu mengejutkanlah seluruh dunia juga, okay, yang mana memburukkan lagi keadaan ekonomi di negara rantau Asia pada masa itu. Okay, memburukkan lagi keadaan yang dah sedia ada, okay, sebab krisis pada masa itu mula merebak. So, in particular, the long period of stagnation of Japanese economy in the 1990s led to a significant export slowdown from the ASEAN countries in the months preceding the eruption of the crisis. The hope for a Japanese recovery was shattered by a sudden decline in economic activities in this country. Ketika itu, Jepun sebenarnya sedang mengalami kejatuhan ekonomi, stagnation of ekonomi dalam masa yang agak panjang, ya.
dari awal 1990-an menyebabkan kelambatan ekspor dari negara-negara Asia yang sangat ketara ketika itu, dan harapan untuk melihat ekonomi Jepun pulih pada masa itu mula hancur disebabkan oleh berlakunya ASEAN Financial Crisis ketika tahun 1996 and 1997. Dan sektor spesifik yang mengalami kejutan adalah seperti demand daripada semiconductors in 1996 memberi kita katakan sebagai adverse term lah, maknanya kejutan lah, menurun, right, yang berlaku ketika itu. Pada masa itu adalah zaman industri yang agak pesat membangun. So sektor semiconductor memang agak maju. Semiconductor ni rasanya you pernah dengar kan tentang komponen elektronik dan sebagainya, like silikon dan sebagainya. So sektor itu adalah sangat penting ketika itu. Okay, sebab zaman tu zaman elektronik part dah makin kita katakan maju, makin mula canggih lah, walaupun teknologi seperti handphone dan sebagainya pada zaman 1996 dan 1997 ni belum lagi ada secara meluas seperti sekarang. Masa ni handphone ni kalau di Malaysia pun masih jarang orang pakai handphone. Right? Almost tak ada. Kalau ada pun yang handphone yang sangat besar. Tapi sektor elektronik dah makin maju. Okay? Sebab pada zaman tu dah banyak alat-alat elektronik yang dicipta, okay, ketika ini. Right? So, apa yang berlaku kemudiannya, Japanese yen mula depreciate in value against the US dollar. Okay. So, memberi kesan yang agak teruk lah. Right. Dan based on standard real exchange rate measures, many ASEAN currencies appreciated in 1990s, although the degree of real appreciation was not as large as in the previous episodes of currency collapse like in Mexico pada tahun 1994. Pada masa itu, ketika krisis sedang merebak, walaupun tidak seteruk kejatuhan mata wang yang berlaku di Mexico pada tahun 1994, tapi kesannya turut dirasai di seluruh Asia Tenggara. So, selain 3 negara yang teruk terjejas seperti Jepun, Korea dan juga Indonesia, termasuklah Thailand, sebab Indonesia, South Korea, Thailand sebenarnya adalah negara yang paling teruk terjejas. In fact, currency collapse ketika itu berlaku bermula di Thailand kan. So, di negara lain seperti Hong Kong, Laos, Malaysia dan Filipina juga mengalami kejatuhan. So, kita boleh tengoklah keadaan pada masa itu menyebabkan turunnya harga saham. So indeks saham di Nikkei, Hang Seng dan sebagainya jatuh dengan agak teruk. So negara lain seperti Brunei, China, Singapura, Taiwan dan Vietnam juga mengalami kesan, tapi tidaklah sebegitu terjejas seperti Indonesia, South Korea, Thailand, di Malaysia dan Filipina pada ketika itu. So ini ya, so South Korea, Thailand dan Indonesia adalah negara yang paling kita katakan agak teruklah terjejas ketika itu. Termasuklah negara kita. Kemudian kita pack duit kita pada kadar yang agak tetap, yang fix 3.8 to 1 US dollar tak silap saya. So kita packkan kadar mata wang, right, supaya mata wang kembali stabil. So itu yang berlakulah ketika the root of the ketika ASEAN Financial Crisis. So dia makin pulih ketika tahun 1998, makin lama makin pulih apabila kadar mata wang tadi mula stabil.